Hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan kerajaan. Itu ketetapan yang dibuat Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia dan ketetapan itu juga sudah disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paparan yang dapat kita lihat sebentar tadi ialah mengenai isu sains kesihatan yang sedang menular dalam kalangan kita sejak 2 menjak ini. Mengapa isu ini boleh berlaku? Sudah tentulah kerana kurangnya kefahaman mengenai ilmu sains kesihatan. Akan tetapi, dalam kalangan mereka juga terdapat mereka yang mahir dan pakar dalam bidang agama. Akan tetapi, kekurangan mereka dalam memahami ilmu sains menyebabkan mereka keliru dalam mengaitkan di antara ilmu sains dan ilmu agama. Falsafah pendidikan kebangsaan jelas memfokuskan kepada pembentukan insan yang lengkap dan seimbang dari sudut jasmani, emosi, rohani dan intelek. Begitu juga dengan falsafah pendidikan Islam yang memfokuskan kepada pembentukan insan yang lengkap dan seimbang di dunia maupun di akhirat. Oleh itu, berdasarkan isu tersebut dan ditunjangi dengan dua falsafah sebentar tadi, maka kami merasakan perlunya pengintegrasian antara ilmu agama Islam dan ilmu sains dalam pengajaran pendidikan Islam. Mungkin ada di kalangan kita yang masih belum dengar ataupun tahu mengenai pengintegrasian antara ilmu sains dan ilmu agama dalam pendidikan Islam. Oleh itu, mari bersama kami dalam G4 Studios membincangkan mengenai isu penerapan pengintegrasian antara ilmu agama Islam dan ilmu sains dalam pengajaran pendidikan Islam. Tahun 2020 yang lepas, dunia kita diuji dengan satu virus yang dinamakan COVID-19. Hal ini hangat diperbicarakan demi untuk mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Antara jalan penyelesaian yang dicadangkan adalah mewujudkan vaksin bagi mengatasi masalah ini. Hal ini berkaitan sangat rapat dengan hukum penggunaan vaksin tersebut dalam Islam. Oleh itu, ini terbuktilah betapa pentingnya penerapan pengintegrasian ilmu sains dalam pengajaran pendidikan Islam terhadap pembangunan Islam dan penguasaan ilmu agama dan ilmu sains dikuasai pada tahap yang memuaskan agar kebaikan atau sebaliknya iaitu penyalahgunaan dalam vaksin ini dapat dikesan secara awal sebagai rakyat marhin. Dalam masa yang sama menunggu fatwa yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa mufti. Isu ini sepertinya menyadarkan kita sebagai warga pendidik, khasnya guru pendidikan Islam, untuk menyadarkan masyarakat akan kepentingan dalam menjalinkan subjek pendidikan Islam ini dengan sains bagi menghadapi isu-isu ini apabila timbulnya persoalan di benak pemikiran pelajar-pelajar yang lahir pada arus pemodenan ini. Isu penerapan pengintegrasian ilmu sains dalam pengajaran pendidikan Islam terhadap pembangunan Islam di Malaysia merupakan satu isu yang seringkali didengari, diulasi agar dapat dikenal pasti permasalahannya serta disusuli dengan solusi yang boleh diaplikasikan oleh setiap warga pendidik, khasnya guru pendidikan Islam. Secara umumnya, pendidikan Islam banyak memfokuskan kepada aspek konektif saja dan mengabaikan aspek afektif, iaitu dalam mengamalkan nilai-nilai murni yang dapat dihasilkan dalam amalan seharian sebagai individu Muslim. Hal ini menyebabkan terdapat jurang antara pengetahuan dan penghayatan dalam hidup beragama. Hubungan dengan itu, ini menunjukkan kepelbagaian yang harus dilakukan dan dititikberatkan dalam penyampaian pembelajaran pendidikan Islam perlu divariasikan dalam pelbagai aspek yang mampu menyumbang kepada keberhasilan dalam pembelajaran pendidikan Islam. Masalah di atas adalah salah satu bukti bahawa pendidikan Islam yang diberikan di sekolah belum berjaya. Oleh itu, perkara ini harus diambil serius untuk meningkatkan kualiti pendidikan agama Islam yang mana melibatkan semua individu, iaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Pendidikan Islam tidak akan berfungsi sekiranya tidak wujud kerjasama yang baik antara ibu bapa di rumah, pendidik di sekolah dan persekitaran masyarakat. Ketiga-tiga komponen ini membawa impak yang besar dalam kemenjadian pelajar yang sejajar dengan falsafah pendidikan Islam. Dalam Islam, seseorang tidak hanya diperintahkan untuk belajar ilmu agama saja, tetapi juga harus seimbang dengan belajar tentang ilmu umum atau sains. Kerana sains menjadi syarat asas bagi setiap individu untuk menghadapi era sekarang yang penuh dengan persaingan. Dengan wujudnya sains, seseorang dapat dihormati dan dikenali oleh kewujudannya.
Di samping itu, sains juga merupakan penanda aras kepada kemajuan negara kerana pada dasarnya semua bidang kehidupan memerlukan ilmu pengetahuan. Oleh itu, untuk menyesuaikan diri dengan zaman, setiap orang Islam dituntut untuk berusaha mempelajari dan menguasai sains. Tetapi di sisi lain juga tidak dibenarkan melanggar ajaran Islam kerana pada dasarnya semua yang ada di alam semesta ini akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semua bidang ilmu yang lain terkandung dalam Al-Quran. Pengetahuan dan ilmu agama Islam sains adalah dua komponen yang sangat diperlukan dan tidak dapat dipisahkan dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Pengetahuan agama Islam digunakan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat, sementara sains berfungsi sebagai panduan dalam menghadapi cabaran dan menyelesaikan masalah duniawi yang ada dalam kehidupan. Di samping memudahkan kehidupan dan pekerjaan manusia, sains dan teknologi mempunyai peranan penting dalam Islam, seperti masalah menentukan waktu solat, menentukan arah kiblat, menentukan satu Ramadan dan satu Syawal, dan tidak kalah dari peranan sains dan teknologi. Oleh itu, Islam dan sains mempunyai hubungan yang mesti berjalan secara seimbang. Menurut Muhammad Fethullah Gulen atau lebih dikenali dengan namanya panggilan Haq Effendi, merupakan salah satu daripada beberapa tokoh Islam di dunia yang berasal dari Turki yang sangat mementingkan pendidikan Islam dan merupakan tokoh yang berpengaruh di dunia, terutama di tempat kelahirannya sendiri. Beliau berusaha menggabungkan nilai-nilai Islam dengan kehidupan moden dan sains. Dia berpendapat bahawa kita perlu menjelaskan Islam melalui sains dan fakta saintifik supaya kita dapat berdebat dengan materialis dan anti agama yang berusaha menggunakan sains untuk menentang agama dan berpendapat idea mereka lebih berprestij dari yang sepatutnya. Bagi Muhammad Fethullah Gulen, pendidikan Islam adalah satu sistem pendidikan yang membolehkan seseorang mengarah hidupnya sesuai dengan cita-cita Islam sehingga dia dapat dengan mudah membentuk hidupnya mengikut ajaran Islam. Definisi ini merujuk kepada perkembangan kehidupan manusia masa depan tanpa menghilangkan prinsip-prinsip Islam yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia, sehinggalah manusia dapat memenuhi keperluan dan tuntutan mereka dalam kehidupan seiring dengan perkembangan sains dan teknologi. Menurut Gulen, pendidikan Islam adalah pendidikan yang menyeluruh, komprehensif dan tidak dapat dipisahkan antara sains agama dengan umum yang bertujuan untuk memperkayakan pemikiran rohani dan kritis bagi lelaki dan perempuan dan dengan harapan dapat mempengaruhi perkembangan moral seseorang ke arah yang lebih baik. Beliau juga berpendapat bahawa pengetahuan dan sains agama Islam tidak mempunyai garis pemisah antara sains agama dan sains am. Pemisahan pengetahuan menjadi pengetahuan agama dan sains am adalah pandangan yang tidak holistik terhadap pengetahuan Allah. Beliau menyedari pentingnya menguasai ilmu-ilmu dan menekankan bahawa tidak ada pemisahan konektif antara kebenaran rohani dan penyelidikan ilmiah, sehingga pengetahuan dan sains agama Islam harus berganding bahu untuk melahirkan manusia yang bukan saja mempunyai pemikiran yang cerdas, juga mempunyai watak Islam yang baik dan sopan. Oleh itu, ilmu sains adalah acap kali digunakan oleh guru pendidikan Islam dalam menghubung jalinkan dengan pembelajaran pendidikan Islam sebagai salah satu wasilah dalam sesi pemudacaraan dan pembelajaran. Namun begitu, tidak semua guru mengambil inisiatif tersebut serta dapat membawa kepada keberhasilan pembelajaran pada tahap yang memuaskan. Hal ini kerana masih terdapat pelbagai aspek yang perlu diambil perhatian, contohnya dari segi penyelesaian dalam penggunaan kaedah dan teknik pengajaran, pengetahuan pada tahap yang memuaskan sebagai persediaan kepada persoalan-persoalan yang akan timbul dan disoal oleh pelajar-pelajar dan sebagainya. Dan ini kita dapati pelbagai cabaran dan faktor yang perlu dihadapi oleh warga pendidik khasnya guru pendidikan Islam dalam menerapkan ilmu sains dalam pengajaran pendidikan Islam terhadap pembangunan Islam di Malaysia. Oleh itu, isu-isu ini akan dilupas dengan terlebih terperinci selanjutnya bersama rakan-rakan seperjuangan saya. Islam dan sains pada zaman dahulu seperti mana yang kita tahu merupakan dua disiplin ilmu yang sering beriringan antara satu sama lain. Antara buktinya wujudnya profesional Islam yang sangat wara pada zaman dahulu seperti Ibn Sina, Al-Khawarizmi dan Al-Kindi. Namun, berikutan peredaran zaman, wujudnya pemikiran sekularisme yang mana membentuk sebuah sistem dualisme dalam pendidikan yang menyebabkan berlakunya sebuah pemisahan antara ilmu akli dan ilmu nakli. Situasi terkini yang kita dapat lihat ialah terdapat satu sistem yang memberi penekanan kepada ilmu akli sehingga mengabaikan ilmu nakli ataupun menawarkan ilmu nakli sekadarnya dengan tidak menjadikan ilmu nakli sebagai teras kepada ilmu akli tersebut. Manakala sistem yang satu lagi pula memfokuskan hanya kepada ilmu-ilmu nakli dan mengabaikan ilmu-ilmu akli yang sangat penting. Sebenarnya, telah pun wujud usaha dalam perintegrasian antara sains dan pendidikan Islam melalui kewujudan Sekolah Integrasi Agama. Pada tahun 2000,
Kerajaan Negeri Selangor melalui Bahagian Pendidikan Islam, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor telah pun mewujudkan sistem pendidikan integrasi dan holistik. Di Selangor telah tertubuhnya berbagai sekolah integrasi agama yang antaranya dinamakan sebagai Sekolah Rendah Agama Integrasi yang telah menggabungkan dua kurikulum, iaitu kurikulum Sekolah Rendah Agama daripada JAIS dan KSSR daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Antara sekolah rendah agama integrasi yang dapat kita lihat sekarang ialah Sekolah Rendah Agama Integrasi di Salak Tinggi, Bandar Baru Bangi dan juga Bandar Baru Kuala Selangor. Di samping itu terdapat juga sekolah berasrama penuh integrasi yang diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia seperti di Rawang dan juga Kubang Pasu. Selain itu, wujud juga Mahad Tahfiz Integrasi seperti di Sabak Bernam dan Kelang, manakala turut juga diwujudkan Maktab Rendah Sains Maraul Albab di Kemencih Negeri Sembilan dan di Kepala Batas Pulau Pinang yang turut menambahkan konsep tahfiz dalam integrasi antara sains dan agama Islam. Dari sudut pengajaran, guru-guru pendidikan Islam dilihat masih jauh dalam menerapkan pengintegrasian antara ilmu sains dan ilmu agama ke dalam pengajaran mereka. Dasarkan dapatan kajian guru-guru pendidikan Islam di sebuah Ma'had Tahfiz Sains, terdapat beberapa kekangan yang dihadapi mereka dalam mengintegrasikan di antara ilmu agama dan ilmu sains. Antara kekangan yang dihadapi ialah kekangan masa. Masa yang diperuntukkan untuk pendidikan Islam diajarkan di sekolah hanyalah 3 masa dalam seminggu. Hal ini menyebabkan pengintegrasian antara ilmu sains dan ilmu agama tidak dapat dijalankan sepenuhnya berikutan kekangan masa dalam keperluan untuk melengkapkan silibus dalam masa setahun. Selain itu, mereka mempunyai silibus yang sangat padat. Guru-guru mempunyai banyak silibus atau kurikulum yang harus dilengkapkan dalam tempoh waktu yang sepatutnya. Selain itu, bagi sekolah tahfiz, mereka juga ditambah dengan kurikulum tahfiz dalam pengajaran mereka. Hal ini menyebabkan sukarnya ruang diberikan kepada guru-guru pendidikan Islam untuk mengintegrasikan sains dan ilmu agama dalam pembelajaran mereka berikutan banyak tuntutan lain dalam silibus mereka. Samping itu, pengetahuan dan kemahiran yang amat terhad dalam kalangan guru, yang mana pengintegrasian ini perlu kepada kaedah dan cara yang betul. Di samping pengajar haruslah mempunyai input mereka sendiri mengenai ilmu sains dan ilmu agama. Tidak semua guru pendidikan Islam mempunyai pengetahuan yang baik dalam bidang sains. Malahan, kurangnya latihan dan pendedahan diberikan oleh guru-guru untuk memahami bagaimana kaedah yang terbaik dalam mengintegrasikan antara ilmu agama dan ilmu sains. Di universiti pula, graduan sarjana muda pendidikan tidak diajarkan mengenai ilmu sains. Prasarana merupakan komponen yang penting untuk menjayakan sebuah sesi pengajaran. Kemudahan prasarana yang tidak dapat mencukupi mengakibatkan sesi pengajaran tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan. Prasarana pendidikan sepatutnya tidak hanya berfokus di bilik darjah, malahan untuk pengintegrasian antara ilmu agama dan ilmu sains, perlunya mereka mempunyai pendedahan di luar bilik darjah. Kerana seperti yang kita tahu, ilmu sains ini banyak berkait rapat dengan kehidupan seharian kita. Selain itu, buku-buku berkaitan dengan integrasi ilmu masih tidak mencukupi untuk dijadikan sebagai rujukan para guru dan pelajar. Kesimpulannya, usaha penerapan pengintegrasian ilmu sains dan ilmu agama ini masih lagi kurang diamalkan oleh guru-guru pendidikan Islam di sekolah kita. Bayangkan kajian yang telah dilakukan sebentar tadi adalah di sebuah sekolah integrasi agama tahfiz. Bagaimana pula dengan guru-guru pendidikan Islam di sekolah-sekolah biasa? Sudah tentulah lebih jauh panggang dari api. Baiklah, sekarang mari kita lihat implikasi isu pula. Implikasi isu penerapan pengintegrasian ilmu sains dalam pengajaran pendidikan Islam terhadap pembangunan pendidikan Islam ini boleh kita lihat daripada 2 perkara, iaitu implikasi positif dan implikasi negatif yang menyentuh kepada 3 aspek utama, iaitu pertama, pelajar, kedua, pendidik dan ketiga, kurikulum. Kita lihat implikasi isu ini kepada aspek yang pertama, iaitu para pelajar. Implikasi positif daripada isu ini kepada para pelajar ialah mampu melahirkan model insan yang holistik dan seimbang dari segi fizikal dan rohani sesuai dengan maklumat falsafah pendidikan kebangsaan
iaitu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Ini bermakna kita akan melahirkan individu-individu yang bukan sahaja berkemahiran dalam bidang agama sahaja, namun turut mampu menggabung jalinkan ilmu-ilmu sains ke dalam ilmu agama. Seperti mana yang kita ketahui, kedua-dua ilmu ini saling melengkapi antara satu sama lain. Menurut Sidek Baba pada tahun 2006, proses pengintegrasian ilmu sains ke dalam pendidikan Islam ini amat perlu dilakukan bagi menyelamatkan umat Islam dan umat manusia kepada pembangunan ilmu dan proses didik baik dalam keluarga maupun masyarakat. Manakala implikasi negatif sekiranya tidak dilaksanakan pengintegrasian ilmu sains dalam pengajaran pendidikan Islam ini adalah kita akan melahirkan model insan yang hanya berkemahiran dalam satu-satu bidang sahaja, iaitu sama ada berkemahiran dalam bidang agama sahaja maupun berkemahiran dalam bidang sains sahaja. Maka secara tidak langsung akan lahir dua jenis golongan masyarakat, iaitu yang pertama, golongan masyarakat yang mementingkan daya intelek iaitu ilmu sains tanpa penghayatan agama, dan yang kedua adalah golongan masyarakat keagamaan yang tidak mampu untuk menguasai ilmu sains. Seterusnya, kita lihat pula implikasi daripada isu ini kepada aspek yang kedua, iaitu aspek pendidik. Implikasi positif yang boleh kita dapati daripada isu ini kepada pendidik ialah meningkatkan kualiti dan tahap profesionalisme guru pendidikan Islam. Seperti mana yang kita ketahui, guru pendidikan Islam memainkan peranan yang amat besar dalam menyampaikan isi kandungan kurikulum pendidikan Islam yang diintegrasikan dengan ilmu sains kepada para pelajar. Keupayaan dan kewibawaan guru pendidikan Islam dalam mengintegrasikan ilmu sains ke dalam pengajaran mereka sudah pasti akan meningkatkan kualiti dan tahap profesionalisme yang terdapat pada guru tersebut. Malah, untuk mengintegrasikan ilmu sains ke dalam pengajaran pendidikan Islam memerlukan seseorang guru tersebut untuk memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidang agama serta bidang sains itu sendiri. Manakala implikasi negatif kepada golongan pendidik sekiranya pengajaran pendidikan Islam tidak diintegrasikan dengan ilmu sains adalah kredibiliti guru pendidikan Islam tersebut akan dipersoal. Perkara ini adalah disebabkan ketidakmampuan guru pendidikan Islam tersebut untuk mengintegrasikan pengajaran pendidikan Islamnya dengan ilmu sains. Kebolehan guru pendidikan Islam turut akan dipertikaikan kerana pengajarannya hanya bertujuan untuk melahirkan insan keagamaan yang tidak mampu menguasai ilmu sains. Malah, perkara ini akan memberi kesan yang negatif kepada personaliti guru pendidikan Islam. Guru pendidikan Islam akan dilihat hanya berkemampuan untuk melahirkan insan yang mementingkan ilmu agama sahaja tanpa menitik beratkan mengenai ilmu akli seperti ilmu sains. Guru pendidikan Islam ini akan diragui pengajaran mereka sama ada mereka ini mampu untuk menghadapi cabaran era revolusi perindustrian 4.0. Akhir sekali, kita lihat implikasi daripada isu ini dalam aspek yang ketiga, iaitu aspek kurikulum. Implikasi positif daripada isu ini dalam aspek kurikulum ialah dapat membina sebuah kurikulum yang bersifat integratif. Kurikulum yang bersifat integratif ini akan mampu membangunkan potensi diri individu serta melahirkan modal insan yang berkualiti supaya kemajuan umat Islam dan umat manusia terbina atas asas kepentingan, fikir, zikir, kemahiran dan nilai. Menurut kajian Nur Hayati Alwi pada tahun 2005, menyatakan bahawa setiap bidang pendidikan hendaklah memikul tanggungjawab dalam menyeimbangkan tuntutan semasa, iaitu menghasilkan sumber tenaga yang mencukupi untuk pembangunan sains negara berlandaskan tuntutan agama. Malahan,
Implikasi positif yang lain dalam aspek kurikulum ialah menghasilkan sebuah kurikulum yang kompeten bagi menghadapi cabaran era revolusi perindustrian 4.0. Pengintegrasian ilmu sains ke dalam pendidikan Islam akan membawa pendidikan negara kita ke arah melahirkan golongan sarjana dan cendekiawan yang mempunyai kombinasi ilmu nakli dan akli bagi mencapai kejayaan dunia dan akhirat. Manakala implikasi negatif dalam aspek kurikulum sekiranya pengajaran pendidikan Islam tidak diterapkan pengintegrasian ilmu sains ialah sistem pendidikan kita akan bersifat dualistik. Sistem pendidikan bersifat dualistik yang dimaksudkan ialah kurikulum yang memisahkan pengajaran agama iaitu rohani dengan disiplin ilmu-ilmu lain seperti sains. Perkara ini akan berlawanan dengan ajaran Islam kerana di dalam Islam, ilmu sains tidak bercanggah dengan ilmu agama dan kedua-dua ilmu ini adalah saling melengkapi antara satu sama lain. Dualisme ini akan menjadi faktor penghalang utama untuk melahirkan individu yang holistik dan seimbang dari segi fizikal dan rohani. Setelah mengupas maklumat dan latar belakang isu pengintegrasian pendidikan Islam dan sains hingga kepada implikasinya, maka saya di sini akan mendatangkan beberapa solusi yang dikira relevan untuk menambah baik kepada tajuk pengintegrasian pendidikan Islam dan sains. Solusi yang pertama, guru pendidikan Islam perlu menyediakan projek yang autentik dengan kehidupan sebenar pelajar. Hal ini kerana para pelajar dapat mengenal pasti masalah dan mencari penyelesaian secara langsung dalam konteks kehidupan sebenar. Bahkan, mereka dapat meneroka dan lebih memahami isi pembelajaran di samping meningkatkan pengetahuan dan membina kreativiti masing-masing. Contohnya, bagi topik wuduk dalam bidang ibadat, konsep wuduk yang dipelajari adalah menekankan kepada pelajar untuk berjimat cermat dalam penggunaan air. Maka, wujud berkaitan pelajaran ini dengan subjek sains tingkatan 2 dalam bab yang kelima iaitu tajuk air dan larutan. Oleh itu, guru perlu menekankan dan menerangkan kepada pelajar dengan lebih terperinci tentang kepentingan air serta proses pembersihan berlaku. Hal ini kerana ia sangat penting untuk mendidik pelajar bagaimana cara penggunaan air yang betul agar mereka tidak membazir. Tuntasnya, demi melahirkan para pelajar yang seimbang ilmu duniawi dan ukhrawi, sudah pasti akan wujud pengintegrasian antara ilmu pendidikan Islam dan juga sains. Oleh itu, para guru pendidikan Islam memerlukan satu anjakan paradigma yang membolehkan mereka untuk lebih bersemangat dan bersikap terbuka dengan segala kemajuan yang ada. Misalnya, guru pendidikan Islam perlu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan serta sentiasa mewujudkan perkaitan antara ilmu kesepaduan Al-Quran dan juga ilmu sains dalam proses pengajaran. Bahkan, guru pendidikan Islam juga perlu meraihkan kemajuan sains dan teknologi untuk mendepani arus Industri Revolution 4.0. Seterusnya, solusi yang kedua iaitu menggunakan model integrasi kurikulum Robin Fogarty. Model ini merupakan antara model yang boleh diguna pakai oleh para guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran, terutamanya bagi subjek pendidikan Islam. Robin Fogarty merupakan antara sarjana barat yang telah mencadangkan beberapa pendekatan untuk mengintegrasikan kurikulum. Terdapat 10 model yang boleh diaplikasikan dan 10 model ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama iaitu integrasi kurikulum dalam satu lapangan disiplin ilmu yang merangkumi fragmented, connected dan nested. Dan mari kita lihat kepada salah satu contoh bagi bahagian ini iaitu untuk model connected. Untuk model ini, ia dapat diaplikasikan apabila topik-topik dalam satu bidang disiplin ilmu itu adalah saling dihubungkan. Contohnya, topik konsep bersuci dapat dihubungkan dengan topik wuduk yang mana ia masih di bawah satu bidang dalam pendidikan Islam tanpa dihubungkan dengan bidang-bidang lain. Iaitu, konsep bersuci ini mungkin telah dipelajari oleh murid dan guru boleh mengaitkannya dengan konsep wuduk yang mana para pelajar tidak boleh membazir dalam
penggunaan air ketika berwuduk. Seterusnya, bahagian yang kedua iaitu integrasi kurikulum yang merangkumkan beberapa lapangan disiplin ilmu yang melibatkan 5 model, iaitu yang pertama sequence, yang kedua shared, yang ketiga webbed, dan yang keempat threaded, dan yang kelima ialah integrated. Saya akan bawakan satu model iaitu model shared, yang mana unit ataupun topik disusun semula dalam kandungan kurikulum dalam satu disiplin iaitu satu subjek untuk dihubungkan dengan satu subjek yang lain yang mempunyai konsep yang sama dalam unit ataupun topik tersebut. Bahkan, peranan dua orang guru yang berlainan bidang disiplin ilmu seperti ilmu pendidikan Islam dan juga ilmu sains adalah ditekankan bagi menyusun siri pembelajaran topik pelajaran bidang masing-masing pada siri masa yang bersalingan. Sebagai contoh, bagi kandungan pendidikan Islam di bawah unit kekuatan dan kekuasaan Allah, ia boleh dikaitkan dengan topik pembelajaran bagi para pelajar tingkatan 3 yang mempelajari bab 3 yang mana ia berkaitan dengan sistem peredaran darah manusia. Jadi, guru pendidikan Islam dan guru sains perlulah memilih satu minggu khusus untuk mengajarkan kepada para pelajar kedua-dua topik tersebut. Bahagian yang ketiga pula ialah berkaitan dengan integrasi kurikulum yang merangkumkan bahagian pertama dan bahagian yang kedua dengan memfokuskan pembangunan murid secara menyeluruh. Di sini terdapat dua model yang ditekankan iaitu immerse dan network. Bagi model immerse, murid bertanggungjawab terhadap integrasi bidang ilmu yang mereka minati. Murid akan menyaringkan maklumat berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Sebagai contoh, para pelajar dapat melihat kepentingan untuk menghubungkan komponen subjek sains dan pendidikan Islam berdasarkan strategi yang sesuai yang mana guru telah membimbing mereka. Bahkan, para pelajar akan berkongsi maklumat dengan rakan yang lain bagi memahami konsep yang dipelajari. Hal ini juga jelas menunjukkan wujudnya perkaitan yang boleh digunakan untuk diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang mana ia menepati 5 standard asas PAK 21 iaitu berkaitan dengan komunikasi, kreativiti, nilai murni dan etika, pemikiran kritis dan akhir sekali ialah kolaboratif. Solusi yang ketiga yang merupakan solusi yang terakhir ialah guru pendidikan Islam dan juga guru sains perlulah saling bekerjasama untuk mengasimilasikan bidang disiplin masing-masing sebagai satu usaha untuk mewujudkan pengintegrasian kurikulum di sekolah. Contohnya, bagi subjek pendidikan Islam dalam bidang akhlak bagi tajuk beradab dengan binatang, manakala subjek sains bagi tajuk benda hidup dan bukan hidup. Oleh itu, guru pendidikan Islam dan juga guru sains boleh merancang untuk mengajar kedua-dua topik ini pada minggu yang sama agar para pelajar boleh menghubungkan konsep kedua-dua topik tersebut menggunakan beberapa kemahiran yang telah diterapkan. Maka, kedua-dua guru ini iaitu guru pendidikan Islam dan juga guru sains perlu berbincang dan merancang untuk menyusun topik-topik yang berhubung antara satu sama lain dalam rancangan pengajaran tahunan iaitu RPT. Hasilnya, solusi ini mampu menghasilkan satu sudut pandang yang positif yang mana guru pendidikan Islam juga mempunyai kredibiliti dan kelebihan tersendiri serta bersikap terbuka dalam usaha untuk melahirkan para pelajar yang mampu memahami, menguasai dan mengaplikasi ilmu pengetahuan yang berkaitan subjek pendidikan Islam dan sains dalam kehidupan yang sebenar.